separuh negara. Waalaikumsalam. Adik Muhammad Rakin Azfar bin Roslan dari SMK Pangkalan Cepa, Kelantan. Pangkalan Cepa 2. Okey. Adiani Hani, SMK Kota Baru. Selamat datang semua. Harap sabar dulu, kita akan mulakan dalam masa lebih kurang 5 minit lagi. Dan saya harap host boleh bersedia dengan menekan butang stream. Kerana kita akan bersedia sekiranya penyertaan kita bertambah lebih daripada 500 orang. Jadi sesiapa yang tak dapat masuk ke Google Meet, kita alu-alukan penyertaan ni melalui stream dan link stream akan disebarkan melalui Telegram. Dan kami akan letak juga di ruangan chatting ini. Waalaikumsalam. Nadiatu Sofia dari SMK Duam Negeri Sembilan. Ting dari SMJK Chonghua Kelantan. Ya, sekarang bertambah sehingga 53 orang. InsyaAllah kita akan mulakan dalam beberapa minit lagi. Dan saya yakin jumlah peserta akan bertambah mungkin selepas solat isyak ni lah. Waalaikumsalam. Fidais Jamil dari SMK Kota. Ya, peserta-peserta yang menyertai program awal ilmu kita malam ini, sekali lagi sila perkenalkan diri anda di ruangan chatting dengan menyatakan nama sekolah dan negeri. Peserta baru masuk, mohon mute dulu suara anda kerana kita takut mengganggu peserta-peserta yang lain. Taklah jantan ni. Cantiknya dia. Alhamdulillah peningkatan kepada hampir 100 orang. InsyaAllah kita akan bertambah lagi peserta kita malam ni. Dan saya rasa kita dah boleh mula dah rasanya ni. Okey, kalau setuju cuba tekan ikon best. Boleh tak? Okey, bagus. Sila type dekat ruangan chat. Sedia. Saya sedia.
Okey, bagus. Dah ready, saya sedia. Okey, good, bagus. Okey. Alhamdulillah. Maknanya kita punya ikon-ikon dan kita punya ruangan chat berfungsi dengan baik. InsyaAllah. Boleh nampak muka saya tak, anak-anak? Nampak. Okey, bagus. Alhamdulillah. Boleh. Okey. Okey. Jadi saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Bertemu lagi kita dalam program Awan Ilmu SPM tahun 2023 siri pertama, dan mata pelajaran yang kita akan bersama-sama belajar malam ini ialah mata pelajaran sains. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Cikgu Zulafida binti Abdullah atau lebih dikenali sebagai Cikgu Robot. Saya adalah moderator anda pada malam ini dibantu oleh Cikgu Lin dan juga Cikgu Nur Azizah. Bersama-sama saya pada malam ini adalah seorang penceramah yang terkenal di negeri Kelantan untuk mata pelajaran sains. Jadi saya perkenalkan Cikgu Wan Muhammad Nasir, Wan Mahmud daripada SMK Kubang Kerian, Kelantan. Jadi Cikgu Muhammad Nasir berasal dari Kuala Kerai. Dari segi pengalaman beliau, Cikgu Nasir telah bertugas selama 19 tahun dan subjek utamanya ialah mata sains, dan untuk rekod, Cikgu Nasir telah mengajar di SMK Ciku 2 bermula tahun 2004 sehingga 2008 dan kemudian berpindah ke SMK Kubang Kerian 2009 sehingga ke hari ini. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin nyatakan norma-norma untuk kita terus kekal dalam ruangan Google Meet ini. Yang pertama, sekiranya pelajar ingin bertanya soalan, pelajar boleh menekan, boleh menaik di ruangan chat apa-apa saja soalan, dan sepanjang ceramah ini berlangsung, saya sarankan soalan tu ditanya selepas tamatnya ceramah daripada Cikgu Nasir, kerana kita bimbang sekiranya tak sempat habis, kita dah rugi. Jadi saya akan tolong bacakan soalan-soalan yang tertera di ruangan chat ataupun di ruangan Telegram bagi sesiapa yang tak dapat masuk Google Meet malam ni. Boleh tanya melalui Telegram. Okey. Dan apa yang paling penting malam ni, kita akan mute, kita akan senyapkan semua pelajar supaya penceramah dapat menyampaikan isi kandungan pelajaran kita dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Jadi diharap semua pelajar tidak membuat bising lah. Okey. Dan yang paling penting juga, pelajar tidak menekan butang share screen kerana kita khuatir mengganggu perjalanan slide kita. Kita tak nak terganggulah slide kita macam di hijack oleh pelajar-pelajar lah. Okey. Kalau siapa yang faham, sila tulis faham. Okey. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Cikgu Haji Wan Muhammad Nasir, Wan Mahmud untuk mengambil alih ruangan di Google Meet ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat saya Cikgu Zulafida selaku moderator Guru Cemerlang ABT SMK Datuk Ahmad Mahir. Rakan setugas Cikgu Lee, Cikgu Azizah daripada SMK Kemuning. Okay.
serta anak-anak pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia pada malam ni sama-sama dapat kita berkumpul, sama-sama dapat kita dalam ruangan platform Google Meet untuk meneruskan perjuangan kita sebagai seorang pelajar. Jadi alhamdulillah hari ini bersama-sama dengan pelajar daripada seluruh, bukan kata di Kelantan saja tapi seluruh Malaysia, sama-sama untuk mendapatkan sedikit input insya-Allah yang akan saya sampaikan pada saat ini. Dan saya share dulu. Okay. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan kita bincangkan sedikit berkenaan dengan kertas sains teras SPM, kod dia 1511 palang 2 iaitu kertas 2. Umum dah tahu bahawa kalau kertas 2 kita ada 3 bahagian. Yang pertama kalau kita tengok dia ada bahagian A. Bahagian A di mana bahagian A ni adalah melibatkan 4 soalan. Soalan kegemaran proses sains ataupun soalan yang melibatkan eksperimen. Di mana setiap soalan mewakili 5 markah, 5 dan 4, maka 20 markah diperuntukkan untuk kertas bahagian A. Manakala bahagian B pula ada 6 soalan, ada 6 soalan terdiri daripada bermula soalan nombor 6 sehingga soalan nombor 10. Di mana soalan tersebut adalah melibatkan soalan, orang kata apa, soalan memahami, soalan mengingat serta menganalisa dan soalan aplikasi. Dan soalan bahagian B ni sebenarnya tidak ada formula, melainkan pelajar-pelajar hadir ke sekolah, ulang kaji atau menjawab soalan bersama-sama dengan cikgu di dalam kelas. Dan yang ketiga bahagian C, soalan bahagian C ni soalan yang dipecahkan kepada 2. Yang pertama melibatkan soalan eksperimen. Soalan eksperimen berada di nombor 11, di mana soalan ini adalah soalan yang wajib dijawab oleh pelajar. Manakala soalan 12 dan 13 merupakan soal kita kena jawab salah satu, jawab salah satu dan peruntukan markah dia adalah 12 markah. Itu sekadar pendemangan. Jadi untuk soalan bahagian A, kita pelajar-pelajar sepatut dapat menguasai 12 kegemaran proses sains. Kalau kita tengok kat sini dan urutan cikgu yang letak kat sini tak urutan kata apa, tidak urutan secara 12 KPS bermula dengan pemerhatian, inference, mengelas, mengenal pasti, pemboleh ubah, di mana kita ada 3 pemboleh ubah, dimanipulasi, dimalakkan dan bergerak balas. Membina hipotesis. Yang ke-6, mengukur menggunakan nombor. Yang ke-7, membuat ramalan ataupun meramal. Yang ke-8, hubungan ruang dan masa. Yang ke-9, definisi secara pasti. 10, kegemaran komunikasi. 11, menganalisa dan tafsir data. Dan 12, mengeksperimen. 11 kegemaran proses sains ini adalah berada di bahagian A, manakala nombor 12 ni mengeksperimen ni adalah soalan nombor 11. Jadi insya-Allah pada hari ini cikgu akan terangkan, kita akan bincangkan berkenaan soalan bahagian C melibatkan eksperimen saja. Mungkin siri yang pertama kita mulakan dengan bahagian C eksperimen, dan insya-Allah jika diizinkan Allah SWT pada siri-siri seterusnya kita akan teruskan dengan soalan bahagian ataupun bahagian A, bahagian B ataupun soalan yang melibatkan nombor 12 dan 13. Umum tahu, kita dah tahu dah KSSM ni merupakan, kita ni adalah 2023 batch yang ketiga, di mana format KSSM bermula pada tahun 2021.
2021, 2022 dan tahun ni 2023, SPM 2023, di mana kita dah sepatutnya dah tahu sedikit bagaimana soalan yang bakal, bentuk soalan yang bakal keluar. Soalan cikgu tak tahu, cuma bentuk soalan tu kita boleh kenal pasti berdasarkan kepada pengalaman ataupun soalan-soalan yang telah keluar. Dan begitu juga dengan soalan percubaan. Kalau kita tengok soalan daripada setiap negeri arasnya lebih kurang sama dan mempunyai format format yang telah ditetapkan. Dan kalau kita kat sini kita tengok kalau saya tetapkan kita ada dua format lah untuk soalan yang melibatkan eksperimen. Yang pertama, kalau kita tengok ini adalah format yang pertama. Format A ni saya cikgu letak namakan format A, iaitu merancang eksperimen. Format A ni adalah format yang famous semasa KBSM dulu. Itu last KBSM pada tahun 2020. Jadi semasa soalan eksperimen, maka inilah soalan-soalan ataupun aspek-aspek yang ditanya. Kalau kita tengok pernyataan masalah ni adalah format baru ni. Hipotesis, itu adalah format KBSM lagi. Iaitu sebab hipotesis ianya merangka eksperimen. Dalam merangka eksperimen, kalau kita tengok sini dipecahkan aspek yang sepatutnya pelajar nyatakan seperti tujuan eksperimen. Pelajar boleh menyatakan mengenal pasti pemboleh ubah. Dan kita ada 3 pemboleh ubah, dimanipulasi, dimalarkan dan juga bergerak balas. Manakala pada format A juga senarai bahan dan radas sepatutnya pelajar tahu, dan seterusnya prosedur sebanyak 4 markah, dan last sekali adalah penjadualan data. Ini format A. Manakala format B, kita klasifikasikan format B ni adalah format membuat laporan eksperimen, di mana pelajar sepatutnya boleh menyatakan aspek pernyataan masalah, kemudian membina hipotesis, dapat mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi dan cara mengawal. Ini yang baru ni. Bagaimana cara mengawal, dan selepas ni kita akan bincang cara mengawalnya, pemboleh ubah bergerak balas dan cara mengawalnya, senarai bahan dan radas, kemudian susunan radas dan bahan berlabel, serta langkah-langkah ataupun langkah berjaga-jaga untuk memastikan penyiasatan adil. Bagi saya, bagi cikgu, pelajar tidak perlu ingat format ni. Yang penting pelajar tahu bagaimana kita nak menjawab ataupun nak memenuhi soalan dalam form, sama ada format A ataupun format B. Jadi hari ni insya-Allah kalau ada ruangan di kesempatan masa yang ada ni, kita akan bincangkan 2 soalan melibatkan satu format B, satu format B, ini format B, dan satu lagi adalah format A. Kita akan bincang soalan dan untuk pengetahuan pelajar, kita sebenarnya soalan KSSM bermula 2021-2022, format yang ditanya ataupun aspek yang ditanya adalah melibatkan format B. Dan kalau kita tengok dari markah total ni 2, 4, 6, 8, 11 dua-dua ni ada 11 markah, tetapi hanya 10 saja yang aspek yang ditanya. Mungkin di 11 markah tu mungkin salah satu aspek tidak dinyatakan maknanya tidak ditanya. Daripada 11 tu hanya 10 saja markah yang diambil kira. Jadi itu sekadar umum berkenaan dengan format eksperimen. Jadi yang penting sekali lagi cikgu kata, pelajar sepatutnya tahu bagaimana nak menjawab sama ada soalan itu keluar dalam bentuk format A ataupun keluar dalam bentuk format B. Okey. Jadi jom kita buat satu soalan, kita bincang satu soalan. Cikgu mulakan dengan format B dulu, iaitu soalan membuat eksperimen PK. Kalau kita tengok kalau di skrin, kalau kita tengok situ soalan ni ada soalan nombor 11. Cikgu baca, Encik Ahmad dan Encik Ali adalah jiran. Ini stimulus dia. Mereka membeli rumah berdekatan dengan pantai. Selepas 1 tahun, kalau kita tengok selepas 1 tahun, didapati
keadaan pintu pagar kedua-dua rumah mereka adalah seperti yang ditunjukkan. Dia bagi dua situasi. Ya, satu situasi adalah pintu pagar rumah Encik Ahmad yang dibuat daripada bulu, dan yang kedua pintu pagar yang diperbuat daripada besi. Dan kalau kita tengok sini, pelajar menganalisa dia punya gambar rajah ataupun stimulus dia tu, di mana rumah Encik Ahmad yang diperbuat daripada keluli, menunjukkan tiada perubahan pada pagar tersebut. Manakala kalau kita tengok di rumah Encik Ali, iaitu diperbuat daripada besi, terdapat warna keperangan pada pagar tersebut. Berdasarkan situasi dan rajah ini ataupun rajah 11, anda diminta menjalankan satu penyiasatan. Untuk mengkaji perbezaan ketahanan kakisan, antara alloy dengan logam tuling. Anda diminta menulis laporan eksperimen yang mengandungi aspek-aspek yang telah dinyatakan tu, iaitu hipotesis. Dia nak hipotesis, pertama hipotesis. Yang kedua iaitu pembolehbah dimanipulasi dan cara mengawalnya. Yang ketiga ataupun seterusnya B2, pembolehbah bergerak balas, cara mengawalnya, dan perlu dinyatakan senarai bahan radas yang akan kita gunakan. Kemudian lukisan susunan radas dan bahan yang berlabel, maknanya lukis dan juga kita labelkan. Kemudian langkah berjaga-jaga untuk memastikan penyiasatan yang adil. Lepas ni cikgu akan cerita step by step bagaimana langkah tu. Dan kalau kita tengok, kalau pelajar tengok soalan tu, cuba apabila pelajar tengok, cuba kita analisa apakah bentuk eksperimen yang yang sepatutnya dilakukan. Dan cikgu yakin dia percaya pelajar boleh jawab, boleh mengenal pasti eksperimen yang sepatutnya. Untuk pengetahuan pelajar, tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 5, terdapat lebih kurang 22 eksperimen wajib yang sepatutnya pelajar perlu tahu. Dan yang tu selepas ni cikgu insya-Allah cikgu akan cerita mungkin di akhir slide ini, di akhir perbincangan cikgu akan cerita berkenaan dengan eksperimen wajib tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, di mana mungkin sedikit sebanyak boleh membantu pelajar untuk menjawab soalan SPM. Jadi cikgu kalau kita selepas kita analisa soalan ni, sepatutnya pelajar boleh mengenal pasti apakah bentuk eksperimen yang sepatutnya. Jadi di sini kalau melibatkan ketahanan, di sini dia punya keyword dia bagi adalah untuk mengkaji perbezaan ketahanan kakisan antara alloy dan logam tuling. Maka soalan ni adalah soalan yang melibatkan eksperimen tingkatan 4, iaitu melibatkan alloy dan logam tuling. Dan kalau eksperimen yang melibatkan alloy dan logam tuling, sama ada kita nak mengkaji paku yang mengalami kakisan, dan satu lagi adalah yang melibatkan kita nak kaji kekerasan alloy dan logam tuling. Jadi di sini cikgu cadangkan, kalau pelajar cikgu cadangkan bila dah tengok soalan tu, cuba kita lakarkan terlebih dahulu. Lakar, maknanya lakar ni adalah lakar di atas kertas kotor ataupun kertas soalan. Mengapa kita lakar? Kita lakar ni untuk kita dapatkan ibu kepada jawapan. Apakah ibu kepada jawapan tersebut? Iaitu melibatkan 3 pembolehbah. Cuba kita lakarkan. Just kita lakar saja. Tak cantik tak jadi masalah. Bermakna soalan ini ataupun eksperimen ini melibatkan penggunaan paku. Maka pelajar awak lakarkan. Sama ada nak menggunakan tabung uji ataupun menggunakan bika. Just kita lakarkan. Tak cantik tak jadi masalah. Sebab kita nak tengok bayangan eksperimen tersebut, dan seperti mana cikgu nyatakan tadi, kita nak cari ibu kepada jawapan. Bermakna dalam tabung uji ni kita akan letakkan paku. Di mana cikgu letak sini tabung uji A dan juga tabung uji B. Dan A iaitu kita menggunakan paku besi. Paku besi
Dan B kita menggunakan paku keluli. Ini gambaran eksperimen. Maknanya sekali lagi cikgu kata kita perlu lakap terlebih dahulu untuk apa? Untuk kita dapatkan ibu kepada jawapan. Ini cara cikgu lah. Dan ini kita boleh guna air suling ataupun kita menggunakan air garam, tak jadi masalah. Okay. Kemudian apabila kita dah dapat bayangan eksperimen tersebut, maka kita cuba cari ibu kepada jawapan, iaitu yang pertama adalah pembolehubah manipulasi. Cikgu ringkas. Apakah pembolehubah manipulasi? Iaitu kalau istilah paling mudah kita kata, apakah benda yang hendak kita nak uji? Benda yang tak sama. Iaitu kita menggunakan ataupun kita boleh nyatakan iaitu jenis paku. Ingat, pembolehubah kita mesti nyatakan parameter dia, iaitu jenis paku. Dia punya pembolehubah manipulasi. Ataupun kita nyatakan terus, apa dia? Paku besi. Okey. Dan pastikan dan paku keluli. Jadi kita dah dapat pembolehubah manipulasi. Yang kedua, kita dapatkan Cikgu Nasir boleh unmute semula? Atau Cikgu Nasir masih ada dalam talian ke? Tak ada cikgu, tak ada. Okey, kita tunggu sekejap, mungkin ada gangguan internet. Sementara tu kita mohon jasa baik host untuk buka semula ruangan chat. Jadi anak-anak boleh gunakan ruangan chat tu untuk bertanya soalan, ataupun anak-anak boleh bolehlah nak chatting benda-benda yang baik-baiklah dalam ni. Okey. Jadi kita tunggu sekejap, mungkin ada masalah teknikal. So setakat ni faham ke? Faham. Faham cikgu, faham. Nanti slide Cikgu Nasir tu nanti mungkin nanti kita akan share dengan Telegram. Beres cikgu. Okey. Okey, sementara tunggu tu nak tanya dalam ruangan chat. Okey, terputus ya? Ya betul cikgu, terputus. Selamat kembali cikgu. Okey. Baik cikgu, baik. Okey, tu nampak okey tu. Boleh share semula slide. Okey, saya share. Allahu Akbar. Terputus dah. Syamsul Adham. Cek leh, bukan Allah. Okey, kita akan unmute sekarang dan di ruangan chat pun kita akan tutup dulu sementara kita mendengar daripada Cikgu Nasir. Silakan Cikgu Nasir. Nampak tak? Okey, slide okey? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, sekali lagi cikgu cerita. Okey. Apabila kita dah nyatakan ataupun dah kita faham, okey, maka kita cari ataupun kita lakarkan terlebih dahulu Okey, tadi rasa sekat tulah terputus tadi. Jadi pelajar lakarkan lakar dia punya bentuk eksperimen. Di mana kalau kita tengok sini, eksperimen ni menggunakan ataupun melibatkan penggunaan paku besi dan juga paku keluli. Maka pelajar lakarkan dan tulis. Yang pertama A, B kita menggunakan paku besi. Paku besi dan B kita menggunakan paku keluli. Dan dia punya ni kita gunakan air lah ataupun air garam pun kita boleh terima sini. Dan
bila kita lakam, sekali lagi cikgu nyatakan, kita cari ibu kepada jawapan. Apakah ibu kepada jawapan? Iaitu pembolehubah manipulasi. Okay, pembolehubah manipulasi. Okay, tulisan tak cantik pula dah. Yang penting, apakah pembolehubah manipulasi dia? Iaitu kita menggunakan, apa yang kita gunakan dalam eksperimen ini, iaitu kita menggunakan jenis paku yang berbeza. Maka manipulasinya adalah jenis paku. Ataupun kita nyatakan terus paku besi dan paku keluli. Yang kedua, kita dapatkan pembolehubah bergerak balas. Pembolehubah bergerak balas itu hasil keputusan. Dalam konteks ni, hasil keputusan eksperimen ini adalah apa yang kita nampak. Okay? Kita tidak boleh nyatakan, kalau KBSM dulu dia terima kalau kita nyatakan keadaan paku. Tapi KSSM dia tak terima. Dia terima adalah apa perubahan yang berlaku pada paku tersebut. Iaitu kita kata perubahan yang berlaku adalah iaitu kita kata kehadiran lapisan perang pada paku. Okay. Yang kedua, kita nyatakan kita bagi dua pembolehubah bergerak balas tu. Okay. Yang kedua adalah satu lagi pembolehubah bergerak balas, kita kata perubahan warna pada paku. Okay. Dan yang ketiga, kita cuba dapatkan pembolehubah mala. Apakah mala yang sama? Itu kita kata saiz paku. Ataupun kita boleh katakan suhu eksperimen ataupun masa yang kita gunakan. Tidaklah menggunakan saiz paku yang sama, suhu yang sama. Suhu yang sama ni maknanya kalau A paku besi kita letak dalam makmal, kedua-dua kita letak dalam makmal. Bukan kata satu dalam makmal, satu dalam peti sejuk. Dan masa pun mestilah tempoh masa yang sama. Okay? Dan bila kita dapatkan ada 3 ibu kepada jawapan, dan cikgu rasa insya-Allah apa-apa aspek yang ditanya kita boleh jawab. Okay. Jadi dalam konteks ni, walaupun dia tak tanya penyataan masalah, dia tak tanya penyataan masalah, jadi kita bincang juga penyataan masalah tu. Yang pertama adalah apakah syarat penyataan masalah ni? Jadi penyataan masalah ni, yang pertama kita mesti mulakan dengan kata soal. Iaitu apakah ataupun adakah, bagaimanakah, apa-apa kata soal. Biasanya kita gunakan adakah. Yang kedua, dalam penyataan masalah kita ni mesti ada yang mewakili pembolehubah dimanipulasi dan ada yang mewakili pembolehubah bergerak balas. Dan yang keempat, mesti diakhiri dengan tanda soal. Dan untuk penyataan masalah, lebih baik kalau cikgu ajar, ambil daripada situasi eksperimen tersebut. Stimulus dia. Dan penyataan masalah ni, kita boleh menggunakan satu pernyataan umum dan satu lebih spesifik ataupun kita ambil daripada situasi. Sebagai contoh yang cikgu tulis ini, adakah aloi tulen lebih ataupun adakah aloi tulen lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulen? Ini umum seperti mana teori dalam buku teks. Dia menggunakan aloi dan logam tulen. Dan dalam statement ataupun dalam stimulus tadi pun semasa dalam orang kata apa, situasi yang dia bagi pun dia dah bagi aloi dan logam tulen. Dan yang kedua, kita menggunakan ni cikgu guna pagar. Sebab stimulus dia ataupun situasi soalan dia menggunakan pagar besi, pagar kelui. Adakah pagar besi berubah menjadi keperangan berbanding dengan pagar kelui? Yang biru tu adalah kata soal, hijau tu mewakili pembolehubah manipulasi dan merah tu adalah pembolehubah bergerak balas. Dan jawapan pernyataan masalah ni bukan kata 2 ni, banyak lagi. Cuma cikgu nyatakan hanya 2 sahaja. Jadi harapan cikgu kalau keluar pernyataan masalah, harap pelajar boleh jawab. Dan jawapan dia bukan, sekali lagi cikgu nyatakan bukan 2 saja tetapi banyak. Cikgu di sini cikgu nyatakan 2 lah. Dan seterusnya, ni yang ditanya iaitu hipotesis.
Hipotesis maknanya kita ambil daripada situasi ataupun daripada eksperimen pun, tapi sebenarnya ada soalan, bentuk soalan tu. Okey, contohnya adalah cikgu dapat, cikgu tulis ini, alloy lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tuli. Ini adalah hipotesis umum, teori seperti mana dalam buku teks. Okey. Dan kalau pelajar nak guna jika maka tidak menjadi masalah. Lepas ni kita akan tengoklah. Okey, ini hipotesis yang cikgu ambil daripada situasi. Okey, kalau cuma cikgu nak ingatkan, kalau kita ambil hipotesis daripada situasi itu kita menggunakan pagar, mesti dinyatakan operasi dia. Apa maksud operasi? Operasi ni operasi ni maksudnya adalah apa yang kita buat. Ya tak? Contoh pagar besi, yang merah ni menunjukkan pemboleh ubah manipulasi. Pagar besi menunjukkan kehadiran lapisan perang ni itu pemboleh ubah bergerak balas. Ni kita ambil daripada situasi tu. Apabila ni dia punya operasi dia, apabila digunakan beberapa tahun, iaitu warna biru, itu adalah operasi. Sekali lagi cikgu nyatakan kalau kita ambil hipotesis daripada situasi, sama ada daripada gambar rajah ataupun daripada kenyataan soalan, sama ada nombor 11 ataupun di bahagian A, mesti dinyatakan operasi. Iaitu apa yang kita buat itu kita gunakan beberapa tahun. Okey. Yang ketiga, ni jika kalau pelajar guna jika maka lah. Jika pagar besi digunakan beberapa tahun, maka kehadiran lapisan perang pada pagar tersebut, di mana yang merah tu adalah manipulasi, itu mewakili pagar besi, pagar dia rujuk kepada pemboleh ubah manipulasi, dan yang biru ni adalah operasi. Operasi boleh sama ada operasi ni duduk di hujung ayat ataupun di tengah ayat. Kemudian maka kehadiran lapisan perang pada pagar tersebut ini dia rujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Dan satu lagi, paku besi menunjukkan kehadiran lapisan perang berbanding paku besi paku besi menunjukkan kehadiran lapisan perang berbanding ni paku keluli ni, silap ni, paku keluli paku keluli. Sini keluli. Okey. Ini adalah hipotesis dan kita terus kepada tujuan. Walaupun dalam eksperimen tu dia tidak nyatakan tujuan, jadi kita bincang jugalah tujuan. Yang penting pelajar tahu bagaimana kita nak jawab soalan tersebut. Dan kalau kita tengok tujuan eksperimen, basic dia punya ayat adalah untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah manipulasi terhadap pemboleh ubah bergerak balas. Dia punya asas dia. Ataupun untuk mengkaji kesan di antara pemboleh ubah manipulasi terhadap pemboleh ubah bergerak balas pun kita tak jadi masalah. Kalau kita jadi standard yang cikgu guna, inilah ayat dia. Untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Dan manipulasi tadi kita dah tahu dah. Kita dah jumpa semasa kita lakar tadi. Apakah manipulasi dia? Contoh manipulasi adalah seperti kehadiran lapisan perang pada paku ataupun perubahan warna pada itu bergerak balas. Manipulasi ini adalah jenis paku. Sama ada paku besi ataupun paku keluli. Manakala pemboleh ubah bergerak balasnya adalah kehadiran lapisan perang pada paku ataupun kita kata perubahan warna pada paku. Itu mesti ada perkataan untuk mengkaji. Kalau tak boleh guna untuk mengkaji, untuk menyiasat kita terima juga. Hubungan di antara jenis paku yang digunakan ataupun pelajar nyatakan paku besi dan paku keluli. Ni ambil mana ni? Ambil semasa kita buat tadi. Masa kita buat lakaran, ambil daripada ibu jawapan tadi. Dan terhadap perubahan warna pada paku ataupun kehadiran lapisan pada perang pada paku besi, dia rujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Itu tujuan eksperimen. Okey. Ataupun untuk mengkaji hubungan antara paku besi dan paku keluli. Ini kita ambil terus nama paku besi dan juga paku keluli terhadap perubahan warna ataupun kehadiran lapisan perang pada paku. Maknanya ini jelaslah. Dan tujuan eksperimen ni hanya kita ambil daripada eksperimen. Kita tidak boleh ambil daripada situasi yang dia bagi tadi. Menunjukkan gambar pagar. Maknanya kalau pelajar nyatakan di sini dalam ayat, tak kira lah sama ada yang pertama ataupun yang kedua ni, pelajar menyatakan dalam perkataan dalam ayat tu ada pagar besi ataupun pagar keluli, maka secara automatik tujuan eksperimen telah salah. Maknanya ditolak lah. Sebab tujuan eksperimen ni adalah untuk kita nak kaji ataupun kita nak menyiasat
berkenaan dengan eksperimen yang kita buat tadilah, yang kita bakal buat, yang melibatkan penggunaan paku besi dan juga paku keluli. Okey, jadi untuk seterusnya aspek pemboleh ubah dimanipulasi dan cara mengawal automatik kita dah boleh jawab lah. Iaitu yang pertama adalah jenis paku ataupun paku besi dan paku keluli di mana kita dah dapat temui semasa kita melakar eksperimen tadi dan cara mengawalnya. Ni satu benda baru lah. Dalam TPK SSM ni dia ada cara mengawalnya. Maka kita sebenarnya cara mengawal kita menggunakan perkataan menggunakan. Untuk pemboleh ubah dimanipulasi, kita tambah perkataan menggunakan. Ni saja. Dan yang merah ni kita ambil daripada pemboleh ubah manipulasi atas ni. Sama ada dua jenis paku yang berbeza. Dan cara mengawal ni dia nak lebih spesifik. Bermakna kalau pelajar nyatakan menggunakan dua jenis paku berbeza, jawapan tu kalau pada cikgu masih 50-50, masih kabur lagi. Untuk jawapan lengkap kita mesti nyatakan apa yang paku yang berbeza, iaitu melibatkan paku besi dan juga paku keluli. Maknanya jawapan yang perlu kita kemukakan adalah yang lebih tepat, lebih jelas. Cikgu kata kalau menggunakan dua jenis paku yang berbeza, bagi cikgu masih sama-sama. Ini bergantung kepada skema lembaga peperiksaan. Bagi cikgu kita kena nyatakan apa yang berbeza, iaitu kita menggunakan paku besi dan juga paku keluli. Dan ada lagi perkataan yang boleh kita gantikan selain menggunakan. Jadi untuk boleh memanipulasi ni, cikgu rasa setakat tu yang cikgu jumpa, iaitu hanya menggunakan saja. Mungkin lepas pada ni ada kot, kita boleh bincang. Seterusnya pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas dan cara mengawalnya tadi pun kita dah jumpa, iaitu pemboleh ubah bergerak balas adalah iaitu perubahan warna pada paku dan satu lagi adalah kita kata kehadiran lapisan perak pada paku. Ini pemboleh ubah bergerak balas dan perlu diingatkan hanya pelajar menyatakan satu sahaja. Maknanya kalau boleh pemboleh ubah bergerak balas walaupun ada dua, letak satu sahaja untuk langkah yang lebih selamat. Dan cara mengawalnya, cara mengawal pemboleh ubah bergerak balas dia bergantung kepada eksperimen. Tak? Contohnya, contoh di sini cara mengawal. Dalam konteks ni kita boleh memerhati. Kita tengok sini penggunaan ayat ataupun perkataan memerhati. Memerhati ni melibatkan perubahan kita boleh katakan pemerhati ini adalah kita rujuk kepada hasil keputusan, merujuk kepada perubahan yang boleh dilihat. Contoh perubahan warna dan ataupun perubahan bentuk. Contoh dalam konteks paku besi, paku keluli ni, kita letakkan perkataan memerhati, iaitu memerhati perubahan warna paku ataupun memerhati kehadiran lapisan perak pada paku. Hak merah ni perkataan memerhati dan yang ni adalah pemboleh ubah bergerak balas yang kita tulis tadi. Contoh memerhati perubahan warna pada paku ataupun memerhati kehadiran lapisan perak pada paku. Tak? Jadi sekali lagi dia kata perkataan memerhati ni kita boleh gunakan merujuk kepada hasil eksperimen di mana terdapat perubahan yang boleh kita lihat. Contoh adalah melibatkan perubahan warna. Ataupun contoh yang cikgu bagi melibatkan perubahan bentuk. Memerhati, yang kedua ni melibatkan perubahan bentuk, memerhati perubahan bentuk pada bongkar. Ini contoh soalan, contoh jawapan ke soalan. Contoh jawapan memerhati perubahan bentuk pada bongkar. Kita rujuk kepada perubahan yang boleh kita lihat. Dan ada lagi cara mengawal. Kita boleh nyatakan mengukur. Ni eksperimen lain lah maksud cikgu. Cikgu tunjuk ni, perkataan mengukur ni adalah kita rujuk kepada hasil eksperimen yang melibatkan pengukuran menggunakan alat pengukur. Contoh, diameter lekukan. Ni diameter lekukan. Jadi kita gunakan perkataan mengukur diameter lekukan. Kita kena nyatakan alat dia, iaitu menggunakan pembaris. Mengukur diameter lekukan menggunakan pembaris. Barulah ayat tu nampak lengkap. Contoh lagi kita boleh guna perkataan mengukur. Apa dia? Itu kita mengukur
ketinggian anak pokok menggunakan pembaris. Ni maknanya perkataan yang boleh kita kata kita menggunakan perkataan mengukur. Sekali lagi cikgu nyatakan iaitu merujuk kepada keputusan, hasil keputusan yang melibatkan pengukuran menggunakan menggunakan alat pengukur. Okey. Satu lagi iaitu ni contoh mengukur masa untuk mengumpul gas untuk gas mengumpul 30 cm padu menggunakan di sini kita gunakan jam randik. Mengukur masa untuk gas mengumpul 30 cm padu sepatutnya huruf kecil ni cm padu menggunakan jam randik. Boleh? Ni pemboleh ubah ataupun pemboleh ubah bergerak balas cara mengawal dia. Lagi contoh cikgu bagi iaitu mengukur suhu air. Contoh perkataan mengukur ni kita boleh gunakan untuk mengukur suhu akhir air menggunakan, kita kena nyatakan alat untuk pengukuran iaitu menggunakan termometer. Boleh? Dan satu lagi ni soalan percubaan negeri Kelantan gitu, di mana kalau kita tengok itu melibatkan eksperimen bahagian A bilangan buku teks yang boleh disokong oleh silinder berongga dan juga silinder padat, di mana kita menggunakan perkataan membilang, iaitu kita rujuk kepada hasil keputusan merujuk kepada bilangan itu membilang buku teks yang boleh disokong di atas penutup kotak. Jadi itu adalah contoh perkataan yang kita gunakan atau cara mengawal bagi eksperimen dalam KTM 45 tu. Setakat tu yang cikgu jumpa. Kemudian walaupun pemboleh ubah di Malacca tidak dinyatakan, kita bincang jugalah, iaitu seperti mana kita tulis tadi, yang kita temui adalah masa, suhu dan juga saiz paku. Dan cara mengawalnya adalah sama ada kita boleh guna perkataan menggunakan ataupun memastikan. Kita nyatakan pemboleh ubah mala ni sama ada masa ataupun suhu ataupun saiz paku. Dan di hujung kena ada yang sama. Itu menggunakan suhu yang sama, memastikan masa yang sama ataupun menggunakan saiz paku yang sama. Itu cara mengawal pemboleh ubah. Sama ada pemboleh ubah mala, manipulasi ataupun bergerak balas. Sebelum cikgu terlupa, di aspek kriteria pemboleh ubah, pelajar tidak boleh nyatakan kalau ditanya pemboleh ubah, pelajar nyatakan contoh pemboleh ubah manipulasi, pelajar tulis PM. PMP manipulasi. Walaupun jawapan tu betul, tapi oleh kerana pelajar ringkaskan PMP ataupun pemboleh ubah bergerak balas, pelajar tulis PBB. Ataupun pemboleh ubah mala, pelajar tulis PMR macam ni, walaupun jawapan betul tetapi markah tidak boleh dibagi. Kenapa? Kerana terminologi sains tidak boleh kita ringkaskan. Jadi dalam konteks ni anda kena tulis penuh, iaitu pemboleh ubah manipulasi. Kena eja, kalau dimalakan kena eja penuh. Begitu juga dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pelajar kena tulis dengan lengkap. Tidak boleh seperti mana yang cikgu nyatakan tadi, PMP, pemboleh ubah manipulasi, ataupun dalam English pelajar tulis MV, manipulate variable MV. Responding variable ataupun pemboleh RV. Ni memang kita, ataupun satu lagi constant variable CV. Walaupun jawapan betul tetapi markah tidak boleh dibagi. Kenapa? Telah diringkaskan ni. Tu kena hati-hati. Ramai pelajar yang buat macam tu. Pengalaman cikgu ramai pelajar yang buat macam tu lah. Semasa cikgu soalan percubaan itu pun masih ada lagi pelajar yang buat. Seterusnya, senarai bahan radas. Apabila dah kita lakarkan tadi, maka bahan radas yang kita gunakan paku besi, paku keluli, air ataupun air garam. Kalau menggunakan tabung uji, kalau pelajar guna tabung uji, mesti ada rak tabung uji. Sebab alasan tabung uji tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Dan satu lagi, kertas pasir. Ni kita ada, dalam buku teks memang ada. Dan katalah pelajar menggunakan bika.
Okey, kalau guna bika tak ada masalah. Kita nak guna bika boleh. Kalau guna bika tak perlu kita nyatakan rak tamuji. Rak tamuji ni adalah untuk kita letakkan tamuji. Kerana tamuji kalau kita letak dia akan terbalik. Okey. Dan kalau bika kita boleh letak tanpa bantuan rak bika. Tak ada dalam makmat tidak ada rak bika. Rak tamuji ada. Okey. Seterusnya lukis. Okey, tadi awak dah lakar. Kemudian bila awak lakar, bila pelajar lakar, pindahkan lakaran itu dalam bentuk lukisan di mana di tempat kolom ataupun ruangan yang sepatutnya. Maka macam inilah pelajar lukis dapat lukis dan pastikan label mesti kena ada. Kalau pelajar lukis saja maka hanya markah untuk lukis saja dapat. Dan label mesti kita apa-apa lukisan mesti berlabel untuk lebih selamat dan untuk memastikan markah yang lengkap kita dapat. Okey. Dan akhir sekali, bukan akhir sekali, ada lagi ni. Ni prosedur. Prosedur ni sebenarnya tidak ada tapi kita bincang jugalah. Yang penting sekali anda ataupun pelajar faham bagaimana kita nak jawab. Okey. Prosedur adalah langkah-langkah kita nak buat. Dan sebenarnya langkah ni adalah kita rujuk kepada gambar rajah yang telah kita lukiskan tadi. Sebagai contoh, ni contoh cikgu pindahkan satu gambar rajah sini kan. Jadi berdasarkan gambar rajah itulah pelajar lukis ataupun pelajar nyatakan. Okey, sekejap. Okey, ruangan cek tu bagaimana langkah berjaga-jaga. Selepas ni saya nyatakan. Saya tengok ruangan cek tu ada langkah berjaga-jaga yang pelajar tanya. Selepas ni saya nyatakan. Okey, kemudian prosedur ni pelajar buat, maknanya kalau paling mudah lah bagi cikgu, pelajar cuba kita khayalkan bagaimana bentuk cerita ni. Okey, katalah bila kita tengok eksperimen ataupun gambar rajah ni, kalau kita tengok gambar rajah lukisan yang ditulis yang dilukis ni, okey, maka awak boleh nyatakan terlebih dahulu. Okey, mula-mula kita katakan sediakan 2 tabung uji A dan B. Sebenarnya sediakan tu tidak membawa markah. Okay, tak apalah, sediakan tabung A dan B. Okey, tabung A ni kita kata dimasukkan. Contohnya kita kata masukkan air suling ataupun air garam ke dalam tabung GA dan dalam kuantiti yang sama. Lepas kita masuk air garam ataupun air suling dan ataupun air sahaja pun tak jadi masalah. Step yang kedua, kita gosokkan paku besi terlebih dahulu dan juga paku keluli menggunakan kertas pasir. Kenapa kita gosok? Untuk kita buang pokok ada sisa-sisa kotoran ataupun pengoksidaan yang telah baku pada paku tersebut yang boleh menjejaskan eksperimen kita. Okay? Dan yang ketiga, lepas kita gosok, maka paku besi dan paku keluli tadi kita masukkan ke dalam tabung uji yang telah mengandungi air ataupun air garam yang telah kita masukkan. Okay? Kemudian yang keempat, kita biarkan kedua-dua tabung uji tabung uji selama beberapa hari, dan yang kelima kita perhatikan. Okey, dan kalau kita tengok kat sini kadang prosedur dia ni sebenarnya kalau pelajar perhati ada warna hitam, ada warna merah, ada warna hijau. Sebenarnya kalau kita tengok warna hitam tu dia rujuk kepada pemboleh buah mala, iaitu bagaimana pemboleh mala itu dia kawal. Maknanya kita kawal ni maksud dia kita samakan dia, iaitu contoh dia ni. Yang pertama, masukkan air suling, air garam ke dalam tabung EAP dalam kuantiti yang sama. Itu kata kawal. Kalau tak sama, maka eksperimen kita mungkin tidak valid. Yang kedua, kedua-dua paku tu kita gosok menggunakan kertas pasir. Dan yang ketiga, yang warna hitam tu biarkan kedua-dua paku, biarkan kedua-dua tabung uji selama beberapa hari. Kita rujuk kepada masa. Dan yang warna merah, bagaimana pemboleh ubah dimanipulasi diuji, cara mana? Dengan kita masukkan ke dalam kedua-dua paku besi dan paku keluli ke dalam tabung uji yang mengandungi air. Dan yang hijau, bagaimana pemboleh ubah bergerak balas diperoleh. Okey, yang ketiga ni, warna hijau ni, cara kita nak dapatkan pemboleh ubah bergerak ataupun kita nak nyatakan nak buat pemboleh ubah bergerak balas diperolehi dengan cara kita perhatikan macam tadilah kita memerhati dan catatkan ni pemboleh ubah bergerak balas dia, perubahan warna pada paku ataupun kehadiran lapisan perak pada paku. Ini prosedur dia walaupun tidak dinyatakan, dan just hari ini kita bincang jugalah bagaimana kita nak buat. Okey. Dan seterusnya, selepas pada tu apa yang dia nak? Okey, penjadualan data. Okey, walaupun tidak dinyatakan, okey, penjadualan data mudah saja. Inilah jadual dia. Yang penting merah tu manipulasi, hijau tu pemboleh ubah bergerak balas. Okey.
Untuk tadi, okey, kembali tadi, lupa cikgu nak bagi tahu, okey, katakanlah soalan format A ni keluar, kan? Okey, lukisan tadi membawa markah, lukisan yang awak lukis ni, kan? Walaupun tidak dinyatakan, katakanlah tidak dilukis, tidak dinyatakan sebab dia kena lukis tu, tapi pelajar boleh lukis di ruangan prosedur. Sekarang ni tak ada masalah sebab dia suruh lukis tadi, ada ruangan lukis. Jadi katakanlah prosedur ni, ada format A keluar, bentuk format A di bawah prosedur ni pelajar boleh lukis dan label di mana kalau pelajar lukis label bermakna daripada 5 prosedur ni 5, jadi maksimum markah adalah 4 saja dah. Okey, 4 saja markah dia. Maknanya katalah prosedur ni pelajar tertinggal, pelajar buat yang ni 1, 3, 4, 5, pelajar akan dapat 4 markah. Itu maksimum dia. Kalau pelajar buat kesemuanya 1, 3, 4, 5 poin tu, maka dapat 4 markah juga. Okey. Lukisan sekurang-kurangnya membawa kepada 2 markah. Iaitu ada pemboleh manipulasi, iaitu paku besi, paku keluli, paku besi, 1 dan dalam konteks ni ada air yang sama dalam tengok dalam kuantiti yang sama tu, okey, dia rujuk di bawah malak, maka kita terima iaitu poin yang pertama, okey dah, dan juga poin yang ketiga. Okey, 2 markah. Dan kalau nasib baik dia akan bagi 3. Mengapa? Kerana telah dinyatakan pemboleh manipulasi itu paku besi 1, paku keluli. Yang tu cikgu tak nak ulas lanjutlah. Itu bergantung kepada pemarkahan daripada pihak lembaga perpisahan kan. Okey. Okey, penjadualan data. Penjadualan data seperti yang cikgu nyatakan tadi, okay, jenis paku pemboleh manipulasi, sebab itulah daripada awal tadi ibu kepada jawapan 3 pemboleh ubah tu mesti betul. Kalau ibu tu salah, bermakna semua yang di bawah pun akan jadi salah. Okey, jenis paku yang kita gunakan iaitu kena nyatakan paku besi, paku keluli, serta ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, daripada pemboleh ubah bergerak balas yang kita nyatakan tadi. Pelajar hanya perlu nyatakan 1 sajalah, sama ada perubahan warna pada paku ataupun kehadiran lapisan pada paku. Dan untuk penjadualan data, hasil dia ni jangan kita tulis, kita tinggal kosong macam tu je. Okay tak? Dan akhir sekali untuk soalan yang ni adalah langkah berjaga-jaga untuk memastikan penyiasatan yang adil. Okey, untuk makluman pelajar, langkah berjaga-jaga untuk memastikan penyiasatan yang adil ni boleh ditanya juga, bukan boleh ditanya, mungkin ditanya juga pada bahagian A. Maknanya soalan 1, 2, 3, 4, kalau soalan tu ditanya langkah berjaga-jaga untuk memastikan penyiasatan yang adil, itu adalah merujuk kepada mengenal pasti pemboleh ubah. Iaitu maksud penyiasatan yang adil, dia rujuk kepada pemboleh ubah dimalarkan. Dan yang macam tadilah, cara mengawal pemboleh ubah pun dia boleh tanya di bahagian A. Sebab apa? Soalan nombor 12 dengan soalan A ni dia ada merupakan sebahagian 12 ni adalah sebahagian daripada KPS, kemahiran proses sains. Dia boleh tanya langkah berjaga-jaga. Okay, dia rujuk ni sekali lagi cikgu nyatakan dia rujuk kepada pemboleh ubah malar. Apa malar? Okey, yang pertama kita katakan kedua-dua paku besi dan keluli dibersihkan menggunakan kertas pasir. Dan cikgu yakin percaya kadang-kadang benda ni ramai pelajar yang tak buat lah. Tak apa. Walaupun 1 markah, kita boleh nyatakan yang pemboleh ubah dimalarkan yang lain. Okey. Iaitu selain daripada membersihkan paku besi, paku keluli menggunakan kertas pasir, pelajar juga boleh menyatakan saiz paku. Okey, dan mesti ada perkataan sama. Ataupun pelajar kata menggunakan paku yang sama, saiz paku yang sama, kita terima. Okey, boleh. Mana jawapan tu boleh diterima. Okey, seterusnya selain daripada tu tempoh masa. Masa yang sama, kena ada perkataan sama. Itu penyiasatan yang adil. Okey. Selain daripada masa, kita kata suhu. Suhu sama pun dah diterima. Walaupun 1 markah, satu markah tidak semestinya dia punya pemarkahan tersebut telah ditetapkan. Maksud cikgunya apa-apa asalkan ianya melibatkan pemboleh ubah dimalarkan, maka diterima. Ataupun yang terakhir adalah kepekatan air garam. Kalau pelajar menggunakan air garam. Kalau menggunakan air biasa tak boleh lah. Mana kita tak ada lah air suling, kepekatan air suling tu
Tak ada. Hanya digunakan kepada kepekatan air garam saja. Okey. Okey, satu lagi. Okey, kadang-kadang tahun lepas kita tengok ada satu soalan tu dia melibatkan jangkaan pemerhatian. Okey. Jangkaan pemerhatian ni dia rujuk kepada pemerhatian ataupun hasil keputusan teori seperti mana buku teks yang kita belajar, iaitu dia rujuk kepada paku mana yang mengalami perubahan warna. Jadi anda kena nyatakan iaitu paku besi mengalami perubahan warna. Okey, spelling ni silap je ni. Okey. Okey. Paku besi mengalami perubahan warna ataupun kehadiran lapisan perak terbentuk pada paku besi. Itu jangkaan pemerhatian. Okey. Okey. Jangkaan pemerhatian ni adalah hasil keputusan sebenar, iaitu kita rujuk kepada buku teks ataupun eksperimen yang kita buat di dalam makmah. Maka semestinya paku besi akan mengalami perubahan warna ataupun paku besi mengalami kita nampak kehadiran perang yang terbentuk pada paku besi. Okey. Jadi itu adalah satu contoh soalan format B yang kita bincangkan. Okey. Okey, kita pergi pula format yang kedua. Oleh kerana masa ada lebih kurang setengah jam lagi, cikgu bimbang takut tak sempat untuk kita bincangkan. Seperti mana cikgu nyatakan malam ni siri yang pertama mungkin kita buat untuk bahagian soalan melibatkan eksperimen. Next mungkin ada rezeki, ada siri yang seterusnya kita akan bincang soalan melibatkan 11, 12 dan soalan-soalan yang seterusnya. Okey. Yang kedua, soalan melibatkan ni soalan biasalah, soalan yang melibatkan format A di mana format KBSM. Kalau kita terima format KBSM. Contoh situasi yang dia bagi, Fatimah mendapati roti kering yang dibeli oleh ibunya lebih tahan lama berbanding roti biasa. Dan di sini apabila dibiarkan dalam suhu bilik selama 5 hari. Ini menunjukkan mikroorganisma memerlukan keadaan lembab untuk biak. Tajuk ni adalah tajuk yang pertama semasa tingkatan 5. Tajuk mikroorganisma. Dan anda sepatut tahulah 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma dan kita buat. Patutnya pelajar telah lakukan bersama dengan guru dia dalam makmal. Kelima-lima faktor yang melibatkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Dan kalau di sini kalau kita tengok apabila daripada situasi ini pelajar kena tahu mana manipulasi dia, iaitu melibatkan roti kering dan roti biasa. Roti biasa ni maksudnya roti yang tidak kering lah. Contoh roti sandwich kan, tu roti biasa. Roti kering ni roti yang kerah tu. Musim-musim hujan ni sedap ni kalau dicicah sama kopi o. Kemudian apakah pembuluh buah bergerak balasnya? Iaitu pembuluh buah bergerak balas hasil keputusan iaitu tidak tahan lama. Tidak tahan lama ni lebih tahan lama. Lebih tahan lama ni maksudnya kalau istilah bahasa kampung kita kemari tidak tahan lama ni tak kulak lah. Roti itu tidak berkulak. Maknanya roti kering yang dibeli oleh ibunya lebih tahan lama, ataupun kalau kita tafsir tak kulak, bahasa kampung kita tak kulak, tidak berkulak apabila dibiarkan suhu bilik apabila kita letak dalam suhu bilik di dapur selama 5 hari. Maknanya suhu bilik ni dia rujuk pembuluh buah mala. Dan 5 hari ni juga pembuluh buah mala. Ini dan statement yang tak kata ini menunjukkan mikroorganisma memerlukan keadaan lembab untuk membiak. Dalam konteks ni nak nyatakan penyataan masalah. Jadi cikgu telah nyatakan tadi, kalau kita nak nyatakan penyataan masalah, maka kita cari pembuluh buah manipulasi. Apa manipulasi dia? Adalah roti kering dan juga roti biasa. Kemudian pembuluh buah bergerak balas dia adalah lebih tahan lama, merujuk kepada roti itu lambat berkulak. Itu ataupun lambat ditumbuhi oleh mikroorganisma. Jadi, apakah penyataan masalah? Cikgu dah nyatakan tadi, untuk buat penyataan masalah mesti kita kena nyatakan bermula dengan kata soal, iaitu apakah, adakah. Dan biasanya kita guna adakah. Dan manipulasi dia apa? Roti kering, roti biasa. Bergerak balasnya adalah lebih tahan lama. Contoh ayat cikgu bagi, adakah roti kering lebih tahan lama berbanding dengan roti biasa, dan diakhiri dengan tanda soal. Jangan lupalah mana part perkara tu letak dalam kepala untuk pernyataan masalah jika ditanya. Kemudian hipotesis. Hipotesis
Dalam konteks ni kita ambil daripada situasi tu, okey. Okey, contoh jika ni guna jika maka. Tak nak guna pun tak jadi masalah. Pelajar saya rasa telah terbiasa. Jika maka satu lagi semakin. Cuma penggunaan semakin ni dia adalah terhad. Semakin ni hanya kita gunakan apabila pemboleh manipulasi itu melibatkan pengukuran itu ataupun melibatkan perubahan. Itu contoh masa, ada semakin meningkat masa, semakin meningkat pembebasan gas, contoh dia melibatkan suhu, ada semakin meningkat suhu apa bla 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 bla. Okey, ataupun semakin melibatkan ukuran pemboleh manipulasi dia. Dan kalau contohnya roti biasa, roti kering, kita tak boleh guna semakin lah. Adakah semakin roti biasa, semakin roti kering, kita tak boleh. Dan ni kita boleh guna, biasanya pelajar guna jika maka. Kalau tak nak guna pun tak jadi masalah. Sebab sebenarnya hipotesis ni awak dah belajar bermula masa darjah 4 lagi. Mungkin sekolah rendah, kalau anak cikgu dia kata, cikgu ajar jika maka terbawa-bawa sampai sekolah rendah, tak jadi masalah. Kalau cikgu je kata jika maka itu adalah penyedak sahaja. Contoh, kalau kita kita masak, bubuh Ajinomoto, tak bubuh Ajinomoto, bubuh Ajinomoto ni rasa sedap sikit, setengah-setengah orang itu terpulanglah. Jadi jika roti biasa, okey, roti biasa ni manipulasi okey, dibiarkan 5 hari pada suhu bilik. Ini operasi. Tadi cikgu dah kata dah. Kalau kita ambil daripada situasi mesti ada operasi. Itu dibiarkan 5 hari. Dibiarkan 5 hari, maka roti biasa akan berkulak ataupun ditumbuh mikroorganisma. Ataupun roti biasa tidak tahan lama. Itu boleh berlaku asalkan manipulasi ada. Dan jawapan dia adalah bukan satu ni, jawapan dia banyak. Cuma cikgu hanya tulis satu sahaja. Yang penting kena ada, iaitu operasi dia. Dibiarkan 5 hari pada suhu bilik, itu adalah operasi dia. Sama ada operasi duduk depan, duduk tengah, duduk belakang, terpulang, tak jadi masalah. Okey, ingat kalau kita ambil daripada situasi. Okey, jadi dah kita selesai dah penyataan masalah, kemudian hipotesis pun dah kita buat. Kita seterusnya, iaitu dia dalam konteks tadi, okey, lupa cikgu nak bagi tahu. Untuk PSSM, setakat ni situasi yang dia bagi, contoh pagar tadi, dia tidak bagi senarai bahan dan radas untuk pelajar buat eksperimen. Untuk merangka eksperimen, dia tak bagi. Okey. Analisa yang kita tengok yang soalan lepas-lepas, memang dia tak bagi. Bermakna pelajar kena ingat. Ingat macam mana? Ingat bentuk eksperimen tu. Mengapa tak bagi? Okey, dia anggap pelajar telah buat eksperimen tu dalam kelas bersama-sama dengan cikgu. Lepas ni cikgu akan ulas. Kita akan ceritakan sedikit berkenaan dengan tajuk-tajuk eksperimen. Okey, boleh? Okey. Jadi soalan format A biasanya dibagi. Okey, ni dia bagi. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam situasi di atas. Dan situasi di atas, cadangkan satu eksperimen. Dia suruh kita cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat kaitan antara kelembapan dengan kadar pertumbuhan mikroorganisma. Iaitu kelembapan dengan kadar pertumbuhan mikroorganisma menggunakan dia bagi senarai bahan dan radas. Okey, dia bagi iaitu menggunakan agar-agar nutrien. Okey, agar-agar nutrien satu, yang kedua agar-agar nutrien kering. Maksud dia ada nutrien saja, ada nutrien kering. Analogi yang kita boleh buat kata agar-agar nutrien ni dia rujuk kepada roti biasa. Yang tadilah roti biasa. Agar-agar nutrien kering ni dia rujuk kepada roti kering. Okey, roti kering. Kemudian dia bagi kultur Bacillus subtilis. Mana kultur bakteria lah. Okey, kemudian dia bagi Pitaselefon dan dia bagi radas lain. Okey, Pitaselefon ni apa Pitaselefon ni? Salotip lah. Dan dia bagi radas lain. Okey. Okey. Okey, kemudian sekali lagi cikgu kata kalau dia ada bagi, sebenarnya kalau dia senarai bahan dan radas ni dia bagi, sebenarnya memudahkan pelajar. Maknanya mungkin soalan tu dia akan jadi respon soalan tu aras rendah sedikit. Aras lebih rendah sedikit. Okey. Jadi bila
kita dah dapat senarai bahan dia bagi, cuba kita lakarkan. Okey, mengapa kita lakar? Kita nak dapatkan ibu kepada jawapan. Apa ibu kepada jawapan? Iaitu 3 pemboleh ubah yang yang telah yang sepatutnya kita tahu. Okey, yang pertama. Okey, kalau kita tengok yang pertama, bagaimana kita nak lakar ni? Okey, jadi kalau cikgu, cikgu lukiskan terlebih dahulu agak-agak nutrien. Okey, cikgu lukiskan terlebih dulu agak-agak nutrien, iaitu lukis mana agak-agak nutrien? Di mana pelajar buatlah. Agak-agak nutrien duduk kat mana? Iaitu duduk dalam piring petri, lakar piring petri. Okey, letak agak-agak nutrien, satu lagi agak-agak nutrien kering. Lakar lebih kurang sama dah. Okey, lakar dulu. Okey. Jadi bila awak lakar, cuba kita labelkan, kita nyatakan, agak-agak nutrien. Okey. Letak sini. A lah, kita kata A sini, B sini. Maka cikgu ringkaskan ringkas ni maksud cikgu menggunakan kata ringkas sebabnya tak muat ni. Contohnya yang A ni agak-agak nutrien. Dalam ni yang B ni agak nutrien kering, ada kering. Okey. Kemudian Lactobacillus, Bacillus subtilis ataupun bakteria. Okey, bakteria kita masukkan dalam setiap dalam bika A, dalam juga bika B. Okey, maknanya dalam ni kita masukkan, dalam ni kita nyatakan Lactobacillus subtilis. Okey, KBS ni. Ni lakar pelajar lakar dah. Yang kedua pitaselefon. Pitaselefon ni untuk kita gunakan, kita nak tutup menggunakan tudung piring petri, kemudian kita saltitkan di keliling tu dan kita terlangkupkan. Dan radas lain. Radas lain ni sebenarnya kalau tidak ada radas ni eksperimen kita tidak akan boleh lakukan. Apakah radas tersebut? Okey, dalam konteks ni dia telah kita telah masukkan agak-agak nutrien dan agak-agak nutrien kering ni ke dalamnya, iaitu kita menggunakan kita menggunakan piring petri. Maka radas lain ni dia rujuk kepada piring petri. Okey, selesai yang tu. Kemudian kita cari ibu kepada jawapan. Contoh pemboleh ubah manipulasi. Apakah pemboleh ubah manipulasi dia? Ibu jawapan dia. Manipulasi apa? Iaitu kelembapan agak-agak nutrien ni ada sini pun kelembapan agak-agak nutrien. Kelembapan tulis macam mana panjang ni? Kelembapan agak-agak nutrien, cikgu ringkaskan Okey, ataupun kita nyatakan menggunakan apa ni? Agak-agak nutrien ataupun agak-agak nutrien dan agak-agak nutrien kering. Agak boleh faham Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas, iaitu pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria sebab kita menggunakan bakteria. Dan yang ketiga, pemboleh ubah mala. Apa yang mala tu? Yang sama seperti tadilah, iaitu kita kata masa. Ataupun kuantiti bakteria. Ataupun jenis, kita letak mudah, jenis bakteria. Jenis bakteria. Okey, 2 cukup kita letak 2 tu dah cukup. Okey, ibu kepada jawapan kita dah jumpa. Bila ibu kepada jawapan dah kita jumpa, mudah untuk kita jawab. Sekali lagi cikgu ingat, kalau ibu tu salah, maka seluruh eksperimen yang melibatkan di bawah-bawahnya akan jadi salah. Di sini pentinglah untuk awak dapatkan maklumat ataupun ibu kepada jawapan tu adalah yang lebih tepat. Okey, kemudian kita pun jawab soalan dia. Dia tanya tujuan eksperimen. Iaitu tujuan eksperimen kita kata untuk mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi terhadap pemboleh ubah bergerak balas. Apakah manipulasi dia? Tadi kita tengok ni, itu dia ni pemboleh ubah manipulasi, iaitu kelembapan agak-agak nutrien. Ni kelembapan agak-agak nutrien ataupun agak-agak nutrien kering dan agak-agak nutrien lembab.
Tak? Okey, sorry. Agar-agar nutrien. Satu lagi adalah agar-agar nutrien kering. Jadi konteks ni untuk mengkaji hubungan di antara pembuluh ubah manipulasi terhadap pembuluh ubah bergerak balas. Untuk mengkaji hubungan di antara kelembapan agar-agar nutrien terhadap pertumbuhan bakteria. Dan okey, mengenal pasti pembuluh ubah, maknanya kita dah dapatkan tadi memudahkan kita lah, iaitu dimanipulasikan. Mesti tulis penuh pembuluh ubah dimanipulasikan, pembuluh ubah bergerak balas, pembuluh dimalakkan. Okey. Contoh kalau dia tak tanya lah, mana dia tanya nyatakan pembuluh ubah ni, pelajar boleh nyatakan 3, hanya 2 markah saja yang diambil kira. Kalau dia nyatakan dia nak pembuluh ubah manipulasi ataupun dan pembuluh ubah bergerak balas, maka nyata 2 tu lah. Walaupun dia katakanlah dia nak soalan tu, nak pembuluh ubah dimanipulasikan dan satu lagi dan pembuluh ubah bergerak balas, tiba-tiba awak bagi semua dimalakkan, dan dimalakkan tu dia tak kira. Walaupun jawapan awak betul, dia dimanipulasi salah, bergerak balas salah, tapi dia malakkan betul, maka dia terima. Sebab dia tak nak tu. Yang dia nak, contoh cikgu bagi, yang dia nak dimanipulasikan dan juga bergerak balas. Maka kena nyatakan 2 tu lah. Okey, dalam konteks ni dia tak nyatakan, maka kita kata boleh dimanipulasi apa? Tu tadilah kelembapan agar-agar nutrien, dan satu lagi kita boleh nyatakan agar-agar nutrien kering dan agar-agar nutrien sahajalah. Ni yang ni. Okey, kemudian pembuluh ubah bergerak balas iaitu pertumbuhan bakteria. Okey, dan dimalarkan adalah jenis bakteria. Okey, satu pun dah cukup dah. Okey, ataupun kuantiti bakteria ataupun masa. Dan senarai bahan dan radas. Dia nak juga tu. Kalau senarai bahan dan radas, maka kita nyatakan, ingat kalau senarai bahan dan radas ni, okey, kita kena nyatakan semua. Bermula dengan agar-agar nutrien kering, Lactobacillus subtilis, Pittacellophone dan radas lain. Radas lain ni apakah radas lain tu yang dia tak bagi. Kita kena nyatakan, iaitu apa dia? Piring Petri. Maka kita kena nyatakan semua. Kita termasuk piring Petri. Dan cikgu nak ingatkan, jangan kalau dia tanya nyatakan bahan dan radas, maka pelajar nyatakan radas lain saja, piring Petri. Jangan, kena nyatakan semua. Okay? Termasuk kena saling belaka. Maknanya agar nutrien kering, Lactobacillus subtilis, Pittacellophone dan juga radas lain. Radas lain ni rujuk kepada inilah piring Petri lah. Kita kena nyatakan. Jangan pula pelajar talin yang ni. Kalau pelajar talin radas lain, maka dikira saling soalan, maka kita terima lah. Tidak menjawab soalan dia. Okay. Kemudian, ni lakaran kita. Okey, apabila sampai dekat dengan prosedur, walaupun dia tak minta, di ruangan prosedur tu dia tak minta lakaran. Jadi kalau pelajar lakar, lakar ni buat molek lah arti kata lain. Jangan buat macam cikgu ni buat macam ni kan. Lakar dengan orang kata dengan cara yang terbaik. Okay, lukis piring Petri dengan cantik. Okay, menggunakan baris macam ni, cikgu buat macam ni ya ni. Kayak gitu je. Tak nampak ni sebab cikgu buat lakar. Jadi tempat prosedur ni pelajar lukis biar cantik. Kemudian jangan lupa label. Okay, kerana lukis dan label membawa markah. Okey, prosedur dia macam tadi lah. Cuba kita bayangkan, cuba kita tenangkan, kita tengok macam mana aku nak buat eksperimen. Mula-mula kita kata sediakan piring Petri A, kemudian piring Petri B. Okey, piring Petri A kita kata dimasukkan agar-agar nutrien. Piring Petri B dimasukkan agar-agar nutrien kering. Kita kata mula-mula kita masuk yang ni dulu. Yang ni. Lepas pada tu, kedua-dua piring Petri A dan B kita masukkan Lactobacillus subtilis, kita masukkan A dan juga B. Lepas tu kita biarkan. Biarkan 2 ataupun 3 hari, dan selepas itu kita tengok apakah hasil keputusan dia. Catatkan pertumbuhan bakteria. Itu dia punya pembuluh ubah bergerak balas dia. Kemudian kita pun buatlah prosedur. Dan prosedur ni boleh pelajar sama nak buat dalam bentuk point, boleh tahu bentuk karangan pun tak jadi masalah. Contoh dia tadi masukkan agar-agar nutrien ke dalam piring Petri A. Ni yang dia menyatakan tadi ni. Ni A ni kita masukkan piring agar-agar nutrien, bukan kering, nutrien saja. Manakala yang B kita masuk piring Petri B ni adalah nutrien kering. Maknanya ni mewakili pembuluh ubah
manipulasi. Yang kedua. Yang ketiga, selepas kita masuk agar-agar nutrien dan agar-agar nutrien kering, maka kedua-dua piring petri itu kita kena masukkan Cultibacillus. Kan? Maksud kita pun masukkan Cultibacillus ke dalam piring petri A dan B. Ingat, bila malam dalam kuantiti yang sama. Okay. Kemudian yang keempatnya adalah, yang keempatnya, kalau kita tengok yang keempatnya adalah lekatkan. Sebenarnya kita nak malamkan ni, biarkan selama 3 hari, tapi pada masa yang sama, oleh kerana dia bagi pitaselefon, maka kita lekatkan pitaselefon pada tudung piring petri serta kita telangkupkan. Kita telangkupkan dan kita biarkan selama 3 hari. Maksud 3 hari ni, iaitu kita malamkan dia. Dan yang kelima, perhatikan dan rekodkan. Pertumbuhan bakteria. Jadi macam tadilah, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna hijau. Warna merah dia rujuk kepada bagaimana pembuluh ubah dimanipulasi itu diuji. Dengan cara apa? Diuji dengan cara kita masukkan ke dalam piring petri A dan B, iaitu agar-agar nutrien untuk A, B, agar-agar nutrien kering. Kemudian yang hitam tu adalah bagaimana pembuluh ubah malam dikawal, iaitu dengan cara kita masukkan Cultibacteria ke dalam piring petri A dan B dalam kuantiti yang sama. Dan juga kita tetapkan ataupun kita malamkan masa, iaitu selama berapa hari ataupun selama 3 hari. Bermakna A dan B kita biarkan selama 3 hari. Dan yang kelima adalah rekod. Kita perhati sebab dia melibatkan perubahan. Jadi kita menggunakan perhatikan, memerhati dan kita rekodkan pertumbuhan bakteria dalam jadual. Okey. Jadi 5 poin ataupun 5 huraian yang mewakili ataupun melayakkan anda dapat hanya maksimum 4. Dia tak bagi lebih, mesti 4 aja. Walaupun 5. Katakanlah pelajar buat yang pertama, yang kedua, kemudian yang keempat, yang kelima. Maknanya 4 markah, 4 poin, maka tetap dapat 4 markah. Dan lukisan. Lukisan, kalau kita tengok sini, dia akan dapat 3 markah. Markah yang pertama ada dilabelkan agar-agar nutrien saja, 1 poin yang pertama, poin yang kedua yang ni. Poin yang kedua dan poin yang ketiga adalah Cultibacillus. Maknanya akan dapat 3 markah. Untung. Jadi kok mana pun 1 2 markah kalau lukisan wajib akan dapat. Dengan cara lukisan tu dilukis cantik-cantik, berlabel, berada di prosedur dia. Kalau tak di ruangan lain dia tak terima. Contohnya lukis di pembuluh ubah mengenapasi pembuluh ubah, maka tak terima. Dia hanya diterima apabila di bahagian prosedur sahaja. Selepas tu penjadualan data. Sama macam tadi juga. Di mana yang merah ni adalah pembuluh ubah manipulasi. Manipulasi yang hijau ni adalah pembuluh ubah bergerak balas. Manipulasi kita nyatakan iaitu agar-agar nutrien, satu lagi agar-agar nutrien kering. Itu manipulasi. Dan habis dah. Ini yang standard dulu. Jadi hari ini telah kita bincangkan 2 soalan, dua soalan format A dan juga format B. Kita pergi terus kepada yang cikgu janjikan tadi. Ini merupakan senarai eksperimen. Eksperimen wajib. Di mana eksperimen wajib ni sepatutnya anda semasa tingkat 4 dia ada 8 eksperimen. Patutnya awak dah buat dah lah ke 8 eksperimen ni. Jadi contohnya topik yang ketiga, tingkat 4 ni topik yang ketiga melibatkan menentukan kadar denyutan nadi manusia. Semasa dalam keadaan rehat, dalam keadaan jalan, dalam keadaan berlari, patutnya dah buat dah. Kemudian tajuk yang ke-6 iaitu yang pertama 6.1 iaitu membandingkan kekuatan tulang ni. Yang 6.1 ni. Membandingkan kekuatan tulang iaitu menggunakan tulang berongga, tulang padat, iaitu kita gunakan ketah tu. Yang kita letak beban di atas kertas berongga dan juga kertas padat. Yang ketiga
Okey, menjalankan tajuk 0.3 ia subtopik dia dah dia punya ni menjalankan eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan pertumbuhan bagi tumbuhan. Okey, kita ukur ketinggian dia tu. Okey. Okey, seterusnya tajuk yang ke-9. Okey. Maknanya ada berapa tajuk? 4 tajuk saja. Kan ada tingkat tempat ni. Yang itu yang pertama dia menjalankan eksperimen untuk membanding ciri-ciri ala dan logam tulis, iaitu dari segi kekerasan. Yang mana hasil dia tu kita ukur diameter lekukan. Okey, kemudian satu lagi menjalankan ciri-ciri juga, membanding ciri-ciri itu mengenai kakisan yang kita buat tadi. Dan tajuk yang ke-11 ni ada 3 tajuk lah. Iaitu menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi, satu. Yang kedua, mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Dan yang ketiga, menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan jisim dan inertia. Okey. Jadi ada lebih kurang 8 eksperimen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eksperimen melibatkan topik ataupun tajuk 4 tajuk sahaja. Okay, tak? Manakala di tingkatan 5 lebih sikit. Dia ada lebih kurang 14 eksperimen. Walaupun kita kata banyak eksperimen, 14 eksperimen, tapi contoh dia lah, contohnya topik yang pertamanya melibatkan tajuk mikroorganisma, amali nombor amali 1.1 menjalankan eksperimen menunjukkan kewujudan mikroorganisma yang ni yang guna tangan kotor, tangan tak basuh dengan sabun tu. Ni satu. Dan 1, 2, 3, 4, 5 ini melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisma, iaitu nutrien, kelembapan, cahaya, suhu dan juga nilai pH yang dinyatakan. Dan di sini kita dah buat berkenaan dengan kelembapan. Maknanya 1.13 ni betul 5 eksperimen, tapi biasanya kalau di sekolah dia buat dalam orang kata apa, sebab dia tidak melibatkan ataupun dia tidak mendapatkan hasil pada hari yang sama, pada masa yang sama. Iaitu dia melibatkan tempoh masa 2 ataupun 3 hari, maka biasanya ke-5 eksperimen dia buat serentak. Bermaknanya situ dah 5 dah. Dan pelajar kena tahu, bukan sekadar buat eksperimen tapi kena tahu bagaimana step dia. Kemudian ada pula yang 1.3 ni melibatkan tajuk mikroorganisma juga, iaitu menjalankan eksperimen mengkaji kesan antibiotik, iaitu kesan kepekatan antibiotik cair, antibiotik pekat. Dan indikator dia adalah isolin. Jadi di bawah topik yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eksperimen patut pelajar dah buat. Dan tajuk yang kedua menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori makanan. Okay, kemudian menjalankan eksperimen kesan kekurangan nutrien pada tumbuhan. Maknanya ni tajuk yang kedua. Dan tajuk yang keempat tingkatan 5 iaitu mengkaji suhu reaktan, iaitu tajuk kadar tindak balas. Iaitu dia nak kaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, faktor suhu, faktor kepekatan, faktor saiz, faktor kewujudan makin. 4. Dan soalan yang ni famous, cikgu kata tapi bukan kata keluar SPM tak. Cuba bagi perhatian. Cikgu tak kata keluar sebab cikgu tak tahu. Yang kelima adalah menjalankan eksperimen untuk menghasilkan sabun melalui proses aplikasi. Maknanya 14 eksperimen. 14 tambah 8, 22 eksperimen wajib. Tingkat tempat ini sepatutnya pelajar tahu. Okay, dan kalau pelajar tengok yang kuning ni, tingkat tempat ada 2 kuning, tingkat 5 ada 1 kuning. Yang kuning itu adalah yang pernah masuk, yang pernah ditanya dalam SPM. Dia ada tiga soalan yang pernah tanya, bermaknanya walaupun awak kata dah masuk, dah tak masuk, jangan bagi tengok juga cara nak buat eksperimen. Dan soalan eksperimen ni adalah soalan ni lah yang akan ditanya di bahagian A. Dan kalau pelajar perasan di tingkat 4, tingkat 5 ada aktiviti. Aktiviti itu boleh ditanya pada soalan bahagian A, soalan 1, 2, 3 dan juga 4. Jadi itulah maknanya sedikit sepatutnya pelajar, maknanya kalau kita tengok walaupun eksperimen ni 22 eksperimen tapi dia tidak melibatkan eksperimen yang kompleks. Contoh macam cikgu kata tadi lah, contoh ni yang ingat 5 dia pelajar kena ingat. Dia punya
tajuk yang pertama 1.13 ni, faktor yang mengaruhi kadar pertumbuhan mikrosma ni, 5 tu adalah soalan yang famous. Masa KBSM dulu memang famous. Dan ianya tidak complicated. Dia eksperimen lebih kurang sama saja. Begitu juga seperti tajuk kadar tindak balas ni. Ni pun lebih kurang sama saja dia punya eksperimen. Maknanya tidak complicated. Jangan kita set dalam kepala kita, soalan eksperimen payah. Jangan. Soalan eksperimen lah yang membantu pelajar, membantu untuk meningkatkan grade ataupun markah dalam peperiksaan anda. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk kita punya perbincangan pada soalan bahagian C pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita boleh jumpa balik. Okay? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Sekejap saya stop sharing sekejap. Cikgu, hok saat ni tu tak nampak. Hok mana? Ada ke ya duk bawah. Hok tu ya, hok kuning tu ya duk nampak. Dia tak nampak. Hok saat ni. Faham. Cikgu mungkin boleh share balik skrin tu. Sekejap saya share. Ni kah? Hok lagi. Ni. Ni. Awak nak salin ke? Hok bawah tu. Ya tak nampak. Jadi dia punya tajuk-tajuk ni sebenarnya boleh dapatkan dengan cikgu awak ni. Boleh dapatkan dengan cikgu. Saya rasa dengan cikgu pun adalah. Mungkin cikgu dia bagi kepada awak, mungkin kadang awak terlupa ke apa ke. Tapi walau bagaimana tak apalah, tak ada masalah lah. Jadi ni yang telah masuk lah. Jadi bagi penekanan kepada tajuk-tajuk, maknanya 22 tolak 3, 19 tajuk lagi. Dan 19 tajuk ni seperti yang cikgu nyatakan tadi, satu tajuk, satu eksperimen tu satu tajuk tu ada 5 eksperimen lebih kurang sama seperti tajuk yang pertama ataupun tajuk kadar tindak balas. Okay, boleh? Okey, ada soalan. Sebab tadi cikgu tak nampak tadi. Kan nak tanya. Tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu rasa untuk malam ni dia pun dah hampir 2 minit lagi untuk pukul 10. Dan insyaAllah kalau ada soalan boleh kemukakan kepada cikgu awak. Sebenarnya dah tahu kan. Dan kalau insyaAllah kalau ada soalan, kalau ada rezeki, mungkin dalam siri-siri seterusnya boleh tanya, cikgu tak ada masalah lah. Jadi cikgu rasa setakat ni lah untuk perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah cikgu doakan supaya yang cikgu sampaikan boleh kita jadikan sebagai panduan, sedikit sebanyak panduan untuk awak menjawab soalan tulisan. Dan di akhir kata, cikgu mendoakan agar insyaAllah kepada pelajar-pelajar SPM, insyaAllah mendapat keputusan cemerlang dalam apa jua bidang. Jadi saya serahkan kembali kepada cikgu Robert. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Wan Muhammad Nasir. Nampak gayanya kita dekat sini di ruangan chat dah tak ada soalan dah cikgu tak? Betul tak? Tak ada. Faham belaka. Fahamlah semua. Faham belaka. Alhamdulillah lah mudah faham semua. Dan saya rasa ada masalah tak cikgu kalau kita share slide tu dekat Telegram? InsyaAllah boleh. InsyaAllah Okey. Jadi kalau dapat slide tu, insyaAllah lah kita akan masukkan dalam Telegram. Jadi anak-anak rasanya semua ada dalam Telegram tu. Dan juga kalau siapa yang nak tengok ulangannya, kita akan share juga video YouTube
mungkin kita ambil masa lah sehari dua. Untuk siri-siri sebelum tu kita dah share. Jadi untuk malam esok kita ada lagi untuk apa tu, subjek apa siapa tahu? Siapa tahu? Matematik. Betul tu, kita ada matematik. Jadi masa pun sama, pukul 8.30 malam sehingga 10 malam hari Sabtu, malam esok. Jadi tolong share pada kawan-kawan, bagi tahu. Kita akan ada bersama juga dengan guru pakar kita yang cukup terkenal juga. Jadi apa-apa kita akan maklumkan dalam Telegram kalau ada perubahan juga. Esok kita akan bersama dengan Cikgu Kuna. Betul tak? Siapa kenal cikgu tu? Kenal? Tak kenal. Kenal. Alhamdulillah. Jadi sebagai penutupnya, kita semua mengharapkan perkongsian kita ni adalah perkongsian yang bermakna, perkongsian yang kita boleh ingat walaupun tak banyak, mungkin boleh ambil sebahagian daripadanya pun dah rasa macam syukur, alhamdulillah, untuk kita bersedia menghadapi peperiksaan. Dah tak lama dah ni. Okey. Jadi kita akan bercuti mulai minggu depan. Walaupun kita bercuti, kelas kita masih lagi teruskan insya-Allah. Dan saya harap cuti kita yang bermula daripada 15 hari bulan sehingga 3 Januari adalah masa untuk kita ulang kaji lebih banyak lah. Okay? Jangan anggap cuti ya anak-anak, sebab SPM ni satu betul tak? Satu peperiksaan besar. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya mohon anak-anak yang ada dalam ni isi borang dalam Google Form. Borang tu adalah borang kehadiran dan juga maklum balas. Kita nak tengok maklum balas, adakah anak murid kita semua faham ataupun ada cadangan. Kita sama-sama isilah. Okey. Tengok setakat malam ni kita dah ada 42. 42 pelajar dah isi Google Form. Tapi kita punya penyertaan malam ni tadi mencecah sehingga 230 orang. Jadi ramai lagi yang tak isi ni. Jadi saya harap kita sama-sama pakai isi. Kalau tak sempat ambil kat sini, kita letak juga Google link kita ke dalam Telegram. Okey. Jadi kita dah sampai pukul 10.02. Kalau tak ada apa-apa, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penceramah kita, Cikgu Haji Wan Muhammad Nasir, dan juga kepada host kita, Cikgu Azrina dan juga Cikgu Aziza. Dan juga kepada semua rakan-rakan guru cemerlang, tahniah kami ucapkan. Jangan seritlah, sebab kerja buat kita ni adalah kerja buat bersama untuk peningkatan SPM tahun ini, insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya tutup kelas kita malam ni dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sejarah ada kelas. Ya, bye. Bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sejarah ada kan cikgu? Sejarah? Sejarah kita ada. Nanti kita post jadual untuk siri seterusnya dalam Telegram juga. Ya cikgu, terima kasih. Sejarah dah lepas, tapi anak boleh tengok rakam. Betul, kita tengok rakaman bila dah siap. Ni lah. Dah lepas. Ya, yang lepas-lepas tolong tengok dalam Telegram juga. Dah. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tutup. Jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.